Saya nak panjangkan cerita ni lagi. Kita pernah sebanyak kita dah kenal dengan Ustaz. Kita lakukan Ustaz untuk menyampaikan kuliah subuh kita pada hari ini. Semoga semua yang hadir pada pagi ini mendapat segala manfaat dan keberkatan yang kita pohonkan. Sekian, saya serahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Susan al-Awali Sahib kitab Bidayat al-Hidayah dari Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'anallah bi ulumihi wa bi asrarihi wa amwalihi wa bi barakatihi wa mahadihi wa akhirah. إن الله الذي كتب الله من قلوبنا وقالنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان ولا محنة والامتحان حتى سيدنا وجدنا أبنان وعلى كل نية صالحة جاءت والآخرة وإلى حضرتنا من صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada tuan pengurusi atau yang wakilinya untuk sekian kalinya kita berada di sini untuk sama-sama kita berbincang dan memperkatakan satu kitab yang cukup istimewa, iaitu kitab Bidayat al-Hidayah yang telah dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid al-Ghazali rahimahullah, yang kita dah mungkin sedikit bahaskan sebelum ini akan mukadimah daripada apa yang disebutkan dan juga kepentingan daripada kita mempelajari dan mendalami kepada kitab ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk diberikan kebaikan-kebaikan yang mudahkan kita untuk beramal insya-Allah. Dan perbanyakkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang inti daripada kitab ini tidak lain sumbernya daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti sampai ke mana gitu, Pak? Apa ya? Dan jikalau ke atau di dalam kitab ini ya, kemarin kita telah pun sedikit membahaskan tentang mukaddimahnya dan mungkin sedikit kita ulang sebagai satu peringatan kepada kita, iaitu mengenai niat kita ini ketika mana kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu. Apa agaknya niat kita? Sebab ada perkara yang asasnya perbuatan itu baik, tetapi kalau niatnya salah, maka dia tak jadi, yang tak diterima, bahkan mendatangkan dosa dan memudaratkan diri dan agamanya. Begitulah orang yang menuntut ilmu kerana nak membanggakan dirinya, nak merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, ataupun nak berdebat kepada orang-orang yang jahil, atau apa lagi untuk nak mencari kepentingan duniawi, nak dapat supaya dapat hasil dunia, maka ianya memudaratkan kepada dirinya dan juga kepada agama. Ini bahayanya kalau orang yang pada asasnya nampak nak buat baik tapi niatnya tak baik. Seperti mana niat yang tak baik itu tujuannya adalah seperti yang disebutkan, tapi kalau niatnya itu biasa,
Seperti mana orang yang hijrah di zaman Nabi SAW, niatnya nak kahwin, niatnya nak berniaga, nak dapatkan itu, dapatlah dia tak dosa. Tapi dia dapatlah itu, tapi tak dapatlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapatlah daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapatlah daripada Nabi SAW. Itu pula daripada segi mubah. Yang ini masalahnya kalau dalam menuntut ilmu nak dapatkan hasil duniawi, supaya dengan dia ada ilmu dia boleh dapat hasil, maka ini akan memudaratkan kepada dirinya dan juga kepada agama. Oleh kerana itu, di antara pesanan juga kepada orang yang nak mengajar kepada ilmu kepada seseorang itu, nak kena pastikan orang mengajar ilmu itu kerana apa. Jadi saya yakinlah, sebab saya rasanya kita dapat bincang, saya yakin yang kat depan ni ikhlas semua, insya-Allah. Mana saya nak tahu apa yang ada kat dalam hati. Supaya jangan sampai kalau nak tahu betul-betul niat orang untuk dia belajar, memang dia nak supaya sombong ataupun nak dapatkan hasil duniawi itu, kalau seorang guru tak boleh belajar, tak boleh mengajar. Sebab dia akan mengajarkan orang itu untuk lebih rosak dan juga akan menghancurkan diri dan agama. Sebab itulah sebenarnya asas daripada pembelajaran itu bukanlah sebenarnya ilmu semata-mata. Asas utamanya adalah tazkiyah, pencucian jiwa dulu. Yang mana di antara termasuk pencucian jiwa itu adalah mengikhlaskan niat, bersihkan niat-niat kita. Kadang-kadang memanglah kita tak boleh nafikan niat itu kadang-kadang bercampur aduk. Mau tak mau akan terselitlah di sana menjual tujuan dan tempat lain selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada. Oleh kerana itu, pertama sebelum kita nak keluar belanja, nak pergi masjid dan sebagainya, kita kena niat. Dulu-dulu para ulama kita ajarkan untuk dilafazkan niat itu. Hari ini orang kata bid'ah pula. Dulu-dulu kalau naik kereta sama dengan isteri ataupun suami ataupun anak-anak, suami akan baca niat. Sahaja kita keluar ini, niat main-main jom. Sahaja kita keluar ini, kalau nak pergi ziarah, untuk menziarahi keluarga kita kerana Allah. Nampak? Walaupun niat itu memanglah tak pernah diajar pun di zaman Nabi seperti itu, tapi dia membantu kepada kita untuk nak membetulkan niat kita sebelum kita melangkah pergi. Membantu. Kalau tidak, kadang-kadang tu tak ada niat, jalan. Memanglah kita nak pergi ziarah, tapi dah kadang-kadang tanpa bantuan daripada apa yang kita nak sebutkan, dan tak ajar pula kepada anak-anak kita. Akhirnya mereka tak tahu untuk berniat. Mereka sekadar mungkin seronok nak naik kereta atau nak keluar jalan-jalan, tapi kalau kita dah dapat sebut kepada dia, membantu kepada dia, oh ini tujuan nak matlamat. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Sebab manusia amalan itu dinilai adalah niatnya, bukan amal ni. Kalaulah sekiranya amal itu dinilai, banyaklah orang yang dapat ganjaran, tapi niat itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keikhlasan niat itulah sebenarnya yang asas daripada segala-galanya, lebih-lebih lagi bagi orang yang menuntut ilmu. Di dalam kitab ini saya akan sebutkan Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali. Di dalam kitab ini saya akan sebutkan Bidayatul Hidayah, atau makna Bidayatul Hidayah itu adalah permulaan jalan menuju hidayah. Bermakna kita ni ibtidaiyah, permulaan lah, baru nak mula. Malu tak rasa nak baru nak mula? Tak malu. Kita dalam bermula untuk buat baik, jangan malu. Ada orang kata beginner ni tak payah malu untuk nak kita bermula buat baik. Kadang-kadang kita rasa tak nak beginner, kita nak pergi kepada yang lebih, tapi tak buat pun. Biar kita beginner di dalam beramal, tak apa, tetapi dah bermula, bukan hanya berangan-angan. Beginner maknanya dah begin dah mula dah. Daripada kita, nak buat yang buat yang ni punya besarnya, kita punya angan-angan kita tu, tapi tak buat pun, tak begin pun, tak mula pun. Biar kita ni hidayah, tak apa, kita permulaan. Sebab apa? Kenapa? Supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu. Sebab bermula bermakna kita dah cubalah nak buat. Ni masalahnya tak cuba-cuba, tak orang langkah, belajarnya Masya Allah selalu, tapi buat ni belum mula. Bila nak mulanya? Dan supaya kau dapat menguji hatimu. Sebab apa?
Kadang-kadang tu belum buat lagi dah rasa tak ikhlas dah. Belum buat lagi dah rasa riak dah. Akhirnya tak buat lah. Buat dulu baru puji hati. Ikhlas tak ni agak-agak kuat. Ada riak tak? Dah buat baru kita rasa. Ini belum buat lagi dah rasa dah. Akhirnya tak buat lah. Lepas tu dia katakan apa? Siru ilallah wujjan wa makasiran wa la tantadiru sihah fa inna intizaru sihah bitala. Pergi menuju kepada Allah. Mulakan langkah kamu menuju kepada Allah dalam keadaan timpang, dalam keadaan kamu dalam keadaan sakit. Ada sakit riak, ada sakit rasa bangga sikit, ada. Jalan juga. Jangan tunggu sampai betul-betul ikhlas baru nak buat. Pakai tak buat sampai bila-bila lah ceritanya. Jadi kata Imam Ghazali, kamu kena ada hidayah dulu. Untuk apa yang pertama sekali, untuk kamu nak cuba amal, buat dulu. Kemudian uji hati kamu. Tengok agak-agak ada penyakit tu kita nak kena hapuskan. Tapi kena mula dulu, jangan tak buat langsung. Tak buat langsung, bila tak tahu. Seandainya kau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti kamu akan sampai kepada nihayatul hidayah. Okey, kita dah mula buat. Kita dah kenal pasti dah hati kita macam mana. Dan kita cuba berusaha untuk membersihkan daripada niat dan juga daripada apa saja di dalam batin kita. Dah buat dah sampai satu tahap, kita rasa bahawa hati kita betul-betul cenderung nak buat. Biasanya kena buat tu hati kita malas. Minta maaf, malasnya hati, sukarnya hati nak terima sebab ada ran, ada titik hitam yang menghalang. Kenapa orang ni susah sangat nak beramal ni? Kenapa susah sangat nak taat? Kita tanya kepada diri kita. Sebab kerana di antara sebab utamanya hati kita kotor. Tak ada penghalang yang paling memberatkan seseorang itu untuk beramal melainkan daripada dosa-dosa yang ada pada diri. Karenanya kalau makin kita malas nak beramal, maknanya kita orang paling banyak dosa. Minta maaf kita. Cek sendiri lah. Saya mana banyak dosa ni? Buat amal. Malu nak kata rasa banyak dosa ni sebab semakin kita banyak dosa, semakin berat untuk beramal. Sebab dosa itu menghalang kepada kita untuk beramal dan hati kita semakin gelap dan keras. Jadi masalah hati ni, keras dia tu, kalau keras macam batu, kita dah kira keras dah. Tapi Allah kata bal asyad atau bal lebih keras daripada qaswatu minal hajar, lebih keras daripada hati, daripada batu disebutkan hati manusia ini. Asyadul qaswah, hati ini disebutkan hati manusia ni kalau keras, lebih keras daripada batu. Sebab batu ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya dia boleh juga bergoyang dan jatuh. Hati ni kalau dah dia keras, dia tak ada dah goyang lah. Bahkan dah batu ni walau keras mana pun, kadang-kadang dia boleh pecah keluar air juga. Sekeras-keras dia dalam hati ni, ya Allah, kalau dah keras, cakaplah apa pun, punya dengkir, Masya Allah. Nampak tak? Itu dahsyatnya hati manusia ini. Jadi bermakna hati ini jangan sampai keras. Sebab itu di antaranya bagaimana untuk nak lembutkan hati. Di dalam majlis seperti ini, dia nak lembutkan hati kita. Sebab dalam majlis ini ada air yang telah pun dititiskan kepada hati. Air apa? Air rahmat Allah. Sebab kita duduk di dalam curahan rahmat. Sebab itu waghashiyat humur rahmat. Majlis seperti ini dihujani dengan rahmat. Maksudnya apa? Hujan hati kita yang lebih utama, supaya hati kita tu apabila dititis air, walaupun sekeras batu mana pun, sentiasa ditiskan kan letup juga. Tapi cuma nak lebih cepat, bukan hanya menanti titisan sahaja, tetapi kita juga yang kena untuk nak cuci. Kita kena berus. Macam mana? Balik amal. Jangan tunggu titik, lepas tu nanti dah habis kelas, balik buat. Tak buat pun, kelas balik. Nanti bulan depan dah lah, sebulan sekali. Bila nak lembutnya, kalau kita tak tolong kepada diri kita sendiri. Jadi
Tapi kalau hati dia dah dididik, akhirnya dia dah cenderung untuk buat yang baik dan beramal. Hati ni sebenarnya, kata Nabi SAW, adalah seperti penasihat Perdana Menteri dia. Dialah sebenarnya yang patutnya menjadi penasihat kepada seluruh anggota. Ala inna fil jasadil mudghah, kata Nabi. Dalam diri kamu ada sekentul daging. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau baik dia, baiklah semua anggota, sebab dia ni penasihat. Tapi kalau dia tak baik pula semuanya. Itu adalah hati. Hati dah cenderung dah kepada kebaikan. Nanti Imam Ghazali kalau sudah sampai ke tahap itu, yang menghalang kepada hati ni adalah nafsu. Nafsu ni yang kita suka ikut tu. Masalahnya kita ni ada hati yang diberikan oleh Allah, dan hati ni yang menjaganya Allah. Sebab tu kita diajarkan doa yang bukan dibal qulub, Sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, Allah yang jaga hati kita. Kalau Allah nak balikkan sekejap, sekelip mata aja. Sebab tu kita kena minta kepada Allah untuk mantapkan kita punya hati dalam agama ni. Bimbang. Kalau Allah mampu untuk balikkan hati orang yang kafir kepada Islam, sekelip mata, ada kan? Banyak. Itu juga tak mustahil. Allah SWT boleh balikkan hati orang Islam itu kepada kekufuran. Yang itu yang kita bimbang tu. Itu bukan kita bimbang, bahkan para sahabat, bahkan para tabi'in, para ulama bimbang dengan perkara ini. Sebab apa? Sebab itu adalah semuanya berada di dalam tangan Allah SWT. Di luar daripada kemampuan kita. Cuma usaha kita untuk taat, untuk berbuat baik, berdoa kepada Allah. La yaruddul qada illa doa. Lepas tu kata Nabi SAW, tak ada yang mampu untuk menukar ketetapan Allah kecuali doa. Buatnya doa tu. Tapi kita kadang-kadang doa pun malas minta kepada Allah SWT. Kalau hati dah cenderung dan nafsu pula ikut kepada arahannya, ikut kepada arahan hati. Sekarang kadang-kadang hati ikut nafsu. Patutnya nafsu ikut kepada hati yang bersih ni. Dan nafsu ikut arahan mengikut kepada arahan hati, iaitu nak ajak perkara yang baik. Sebab nafsu ni kita tak boleh buang. Sebab itulah kalau kita dibaik, kita lebih hebat daripada malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu. Tapi kalau kita jahat, kita lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan dia tak ada akal. Kita ada kedua-duanya. Maka siapa yang saling mengalahkan, itulah yang dia menunjukkan siapa kita. Mengikut hawa nafsu seperti haiwan. Bal hum adall, kata Allah, bahkan dia lebih sesat daripada haiwan. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti haiwan ternakan. Bal hum adall, bahkan lebih buruk daripada itu lagi. Kalau ikut nafsu lah. Tapi kalaulah sekiranya dia ikut kepada hati yang bersih, iman, maka dia lebih hebat daripada malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu, dia taat je. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah dia mengingkari apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah, dan segera melaksanakan apa yang Allah perintah. Sebab dia tak ada nafsu, dia hanya ikut arahan saja. Tapi kita ada, maka kita boleh tewaskan nafsu kita. Nafsu terpaksa mengikuti kepada kebenaran, kebaikan. Ini adalah dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti kau akan sampai kepada nihayat hidayah. Baru kamu sampai kesudahan hidayah. Kita ni tak dapat hidayah lagi ke? Memang kita dapat hidayah, tapi adakah kita dapat memuncak hidayah itu? Sebab tu kita akan minta kan. Dalam solat kita berapa kali kita minta? 17 kali kita minta dalam solat kita 5 waktu. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah kepada kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta. Bukan bermakna kerana kita tak ada hidayah. Ada hidayah, tapi nak sampai kepada puncak hidayah, nihayatul hidayah itu, sempurna hidayah. Yang apabila sempurna hidayah itu yang disebutkan may yahdihillahu fala mudhillalah,
Kalau sudah Allah berikan kesempurnaan hidayah kepada seseorang itu, maka tak ada orang yang boleh untuk menggugat kepada dia. Tak ada yang boleh menyesatkan, tak boleh menggugat. Yang ni yang nak. Dan kita ni kadang-kadang ada hidayah tapi tergugat. Kadang-kadang tergugat dengan ni, kadang-kadang tergugat dengan itu. Kadang-kadang orang cakap sikit kita pun, kadang-kadang orang ajak orang benda yang bukan-bukan pun ikut juga, tergugat. Sebab apa? Sebab kita tak sampai kepada nihayatul hidayah, tak sampai sempurna lagi hidayah kita. Tapi kalau kita ni nak sampai hati kita cenderung untuk berbuat perkara-perkara yang telah nanti akan diajarkan, cenderung kita ketika itu nak buat daripada perkara-perkara yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, nafsu kita pun dapat kita didik untuk dia nak ikut kepada kebaikan. Tenang nafsu kita, maka kita akan sampai kepada nihayatul hidayah. Itu yang kita nak. Kita semua ada target. Semua nak sampai kepada kesudahan. Semua nak sampai kepada pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Buat kerja pun sampai target untuk sampai dia punya target. Kita rancang betul-betul sampai target puas hati kita. Maka dalam kita nak menggapai dan mencari hidayah daripada Allah pun kita nak sampai kepada pengakhirannya, iaitu yang sempurna. Jalannya begitulah. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Nah sekarang ini masalahnya, alhamdulillah kita ini diberikan nikmat oleh Allah untuk nak duduk dalam majlis ilmu dan belajar ilmu. Sebab tak semua orang dipilih seperti itu. Kita dipilih oleh Allah. Semakin belajar, semakin bertambah semakin itu ilmu kita, dan semakin luaslah ilmu. Dan ilmu itu diibaratkan seperti lautan, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Yang kita ni boleh tak berenang dan mengharunginya. Kalau tidak, kita akan tenggelam dengan ilmu kita sendiri, seperti tenggelamnya orang di dalam lautan. Apa maksud tenggelam dengan ilmunya? Tak amalkan ilmu dia, akhirnya dia tak boleh untuk buat, akhirnya tenggelam. Tapi orang yang beramal dengan ilmunya itu, ilmunya ibarat daripada lautan, dan dia seperti kapal yang berlayar di atas lautan tersebut dengan selamat. Tahu nak pandu pergi mana, macam mana arahnya, tahu. Al-Imam Syafi'i juga digelar sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu. Sebab itu kalau kita pergi makam dia di Mesir, di atas dia punya masjid itu, dia punya kubah tu ada kapal. Untuk nak menggambarkan, pertama, luasnya ilmunya itu ibarat kapal yang berlayar di lautan yang luas. Di antaranya juga maksudnya kerana beliau ini adalah orang yang sentiasa bermusafir untuk menuntut ilmu. Daripada Mekah pergi Madinah, daripada Madinah pergi ke Yaman, daripada Yaman pergi ke Mesir, daripada ke Iraq ke Yaman, ke Mesir. Perjalanan untuk apa? Menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Kita bagaimana menuntut ilmu ni? Alhamdulillah dari rumah Nabi Muhammad Salahuddin, alhamdulillah dah. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, ini semua kena test mengapa amal ni. Buat amal hati kita tak apa kita panggil, tak cenderung. Hati kita macam berat. Kemudian nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya. Nafsu kita ni tarik kita, jangan, malah penat, susah. Tak apalah, ada, memang mesti ada macam itu. Ini yang dikatakan apabila kita beramal, kita dah tahu kita punya taraf mana. Tapi tak mula amal bila kita nak tahu. Maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helak, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi apabila kita dah belajar ni, kita balik amal, tengok mana dia pergi. Kalau yang pertama, alhamdulillah, dan kekalkan istiqamah, terus konsisten. Kalau yang kedua ni, perbaiki. Bukan mana, alamak aku yang kedua lah, malah fiklah ya. Alamak aku yang kedua lah, malah nak beramal lah. Tak. Kalau kita masuk kategori yang kedua ini, maka kita nak perbaiki balik lagi. Betulkan balik niat kita, agaknya ada salah niat ni. Cek balik, betulkan balik niat kita. Semangat lagi datang.
Kemudian belajar dan amalkan lagi. Bukan berputus asa. Tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Ada orang susah sangat lah. Ni lagi ustaz ceramah ni, ya Allah, macam susah rasa. Kan? Saya tak cakap bahawa apa yang saya cakap itu untuk tuan-tuan perempuan. Tidak, saya cakap untuk diri saya sendiri. Saya rasa saya sendiri rasa susah. Susah di dalam untuk kita nak jaga keikhlasan dan sebagainya memang. Tapi bukan untuk kita berputus asa dan bukan untuk tak menghalang kita berkongsi sama-sama untuk kita nak cuba memperbaiki kepada diri kita masing-masing. Lepas tu kita nak ajak sama-sama, bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ini. Yang banyak berlaku, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah SWT, jangan kamu bantu-membantu di dalam dosa dan juga dalam permusuhan. Yang ini pula yang banyak berlaku. Dalam dosa saling bantu-membantu lah. Kalau nak buat benda-benda yang bukan-bukan, saling ajak-mengajak. Tapi kalau nak benda baik, tak ajak pun. Dalam permusuhan yang memecah belahkan, itu jangan, itu lain, itu bukan kelompok lain, ini lain. Itu saling bantu-membantu pula. Tapi saling bersatu tak nak juga. Tengok, nampak tak? Allah dah sebutkan dah, patutnya kamu tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kamu saling tolong-menolong di dalam dosa, perkara-perkara dosa, dan di dalam perkara-perkara yang mendatangkan permusuhan. Kalau kita cakap sesuatu mendatangkan orang bermusuh dengan orang, lebih baik kita diam. Kalau tidak, kita jadi siapa? Kita jadi namam atau namimah, orang yang mengadu domba, tanpa kita sedari. Ya, aku nak cakap sikit, ada dia cakap dengan kau. Cuma aku nak beritahu bukan nak apa, aku tak nak kau marah dia. Jangan marah dia. Marahlah orang tu. Dah cakap dia orang cakap tak baik. Buat warning pula, warning apa? Macam tu juga yang alasan kadang-kadang tu dia nak mengumpat tapi cakap nak mengumpat. Ini bukan mengumpat bukan mengumpat, aku mengumpat lah yang cakap tentang aib orang lain. Tapi bukan dimah dia. Saya bukan nak mengumpat tau. Dah haula. Kalau ada mukadimah seperti itu, akan kaki jalan lagi baru. Dia tak ada yang boleh, tak ada hukum itu berubah dengan sebab kenyataan pertama itu. Tak. Dia tetap jadi hukum yang berubah. Walaupun kita guna alasan apa. Kecuali dengan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syarak. Itu nanti dibincangkan lah. Kau masih ni lah, pada ini ya. Baik, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Itulah sifat syaitan. Dia akan talbis, dia akan pakaikan perkara-perkara yang tak baik itu nampak baik bagus, tapi yang baik-baik itu dirasakan berat dan payah. Pada hakikatnya Nabi sebut kepada kita, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatil nar bil syahawat. Dipagari surga itu, yang kita nak lewati surga, nak masuk surga itu selalu pagar. Pagar dia adalah dengan perkara-perkara yang kita tak suka berat. Solat, puasa, zakat, nak puasa sedekah, aduh. Itu dia punya pagar, kita nak kena lewati pagar-pagar itu baru masuk surga. Sedangkan pagar-pagar menuju neraka ini adalah syahwat, perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Maka syaitan pun hiaskan supaya nafsu kita lebih tertarik lagi. Dunia ini dihiasi oleh syaitan. Tahu tak siapa yang mengimarah ke dunia ini? Syaitan. Dia yang hias sehingga kita nampak baik. Allah kena sebut Al-Quran. Dunia itulah imun walahun, mata'ul murud, tempat yang mana perhiasan yang menipu. Allah sebut kenyataannya. Kenapa yang kita tak cari Allah sebut? Kita tengok cantik, bonok, nak. Sebab syaitan itu yang hiaskan. Patutnya kita kena pandang hakikat dia, hakikat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang dunia itu. Bukan bermakna saya sebutkan bahawa kita ni lihat dengan hakikat dunia itu, kita tak bekerja, kita tak ada berumah, kereta tak ada, kita duduk dalam gua. Bukan. Tapi maksud yang disebutkan, maksud yang ini, kita tidaklah cenderung dan juga kita letakkan dunia itu dalam hati sayang betul. Nak test tak? Test sayang atau tidak dengan dunia kita tu, kalau dicabut, ditarik nikmat itu, kita rasa tak. Bukan dengan itu aku boleh hidup. Aku hidup adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni orang yang zuhud. Bermakna orang yang duduk rumah istana besar pun kadang-kadang dia lebih zuhud daripada kita. Cuma katakan kalau dia ambil semua ni, tak kita jelas iman kepada Allah. Yang tu zuhud.
Walaupun di rumah istana kereta besar sekali pun. Tapi kalau rumah kecil, kereta pun kecil, tapi kalau dia tanya Abdul aku nak duduk macam mana ni, yang ini nampak tak? Bukan masalah besar kecil dan bukan. Dia masalah letak dalam hati ke ataupun dekat kat tangan. Orang minta dia bagi, tak ada masalah. Ini minta bagi tapi rasa kat sini. Bagi kat sini, bagi rasa kat sini. Aduh, habis. Sakit. Sakit hati dia bagi orang. Ini sakit tak mana dia tu. Cinta kepada diri lah tu. Kata Nabi, aku tak takut umat aku tu syirik selepas aku tak ada. Jangan bimbang. Umat Islam ini terpelihara bila insya-Allah. Itu Nabi jamin. Wallahi demi Allah. Aku tak takut syirik. Memang ada syirik. Tapi wajiban atau biasa semua umat Islam, kebanyakan umat Islam semuanya insya-Allah mereka akan berpegang kepada Islam. Dia umat Islam lah, umat agama. Yang aku bimbang adalah tentang dunia yang akan menimpa kepada umatku sebagaimana yang telah pun dipuji oleh Allah kepada umat sebelumnya. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka umatku nanti itu yang dipuji itu akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya sebagaimana umat dahulu berlumba-lumba mendapatkannya. Waktu hari takut kama halakat hum, dan kamu akan binasa sebagaimana umat dahulu binasa. Itu Nabi bimbang. Nabi bimbang tu ujian duniawi itu. Yang kita kadang-kadang ukur pun, aku pun kadang-kadang tahu kalah juga. Tapi sebab apa? Sebab dihiasi oleh syaitan. Syaitan dia hias lah. Nampak cantik. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan dia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebut dalam ayat yang berbunyi, Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan surah Al-Kahfi. Sebab tu kalau bagusnya kita ada peluang untuk nak belajar tafsir surah Al-Kahfi lebih-lebih pada zaman kita ini, bagus. Sebab surah Al-Kahfi ini disebutkan surah yang menceritakan tentang material lawan akhirat. Maknanya material vs akhirat. Dalam tu cerita, banyak cerita tentang program-program yang mana contoh-contoh tentang orang-orang yang musnah dalam dunia dan orang-orang yang berjaya dalam akhirat. Ashabul Kahfi contohnya. Begitu juga dengan Sahibul Jannatain, orang yang memiliki dua taman yang indah. Ceritakan Zulkarnain, diceritakan di dalam tu. Cerita-cerita dalam tu cerita tentang materialistik atau orang yang materialistik melawan dengan orang yang ahli akhirat. Baru kita tahu hakikat dia dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah lah kita kena tambah pula kelas kan. Misal nanti kita buat surah Al-Kahfi, Allah bahasa yang masa sudah waktu. Tapi ada pilihan. Kalau boleh ada kesempatan untuk nak belajar tafsir surah Al-Kahfi itu, bagus. Sebab memang betul-betul dia memberikan pengajaran kepada kita khusus pada zaman kita ini. Sebab tu Nabi SAW wasiatkan kepada kita, selain daripada disunahkan kita baca setiap Jumaat dengan lupa baca surah Al-Kahfi. Sebab ini adalah merupakan wasiat utama Nabi SAW untuk hari Jumaat, yang Nabi mengatakan barang siapa yang membacanya maka hatinya akan bercahaya sampai Jumaat yang akan datang. Tetapi tak tinggal dengan itu, Nabi nak wasiatkan untuk kita membaca setiap hari. Kalau tak semua, sekurang-kurangnya 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Barang siapa yang membacanya, kata Nabi, maka dia akan terselamat dari fitnah dan dajjal. Bacalah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, kemudian 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi, kamu akan terselamat dari fitnah dan dajjal. Yang untuk selamat dari fitnah dan dajjal ni, Allahu Akbar, hanya orang terpilih saja. Sebab apa? Sebab berat dugaannya. Biasanya kalau sampai tutup kepada dajjal, orang akan cenderung kepada dajjal. Sebab apa? Sebab masa itu dia diberikan oleh Allah kelebihan dan kuasa, sehingga orang akan mudah terikut dan tertarik dengan apa yang diajarkan oleh dajjal.
Jadi untuk melindungi iman itu diajarkan oleh Nabi untuk kita membaca 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Jadi dalam ayat ini, dan ini ayat di antara ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Katakan wahai Rasulullah, hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'malan? Nak tak kalau sekiranya kami beritahu kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi di dalam dia beramal. Dalam usaha mereka orang yang bukannya rugi saja. Akhsari ini maksudnya dalam bahasa Arab sangat rugi. Dalam usaha mereka sangat. Siapa alladzina dhalla sa'yuhum fi hayatid dunya? Iaitu orang yang telah sia-siakan perbuatan mereka. Orang yang dhalla, kalau dhalla bahasanya adalah sesat atau tersalah usaha mereka di dalam kehidupan dunia ini. Sebab apa? Apa yang mereka sesat? Apa yang salah pertimbangan mereka? Iaitu wahum yahsabuna annahum, mereka menyangka bahawa mereka itu yusinuna sun'a, mereka buat perkara itu perkara yang baik. Mereka sangka, sedangkan sebenarnya apa? Mereka buat perkara yang tak baik, tapi rasa buat benda itu baik. Itu yang dikatakan dalam Quran, afaman zuyyina su'u amalihi fara'ahu hasanah. Dan apakah mereka-mereka itu yang telah dihiaskan keburukan daripada amal mereka, tapi mereka lihat dia ni baik. Ini berubah. Hari ini kadang-kadang yang famous, yang glamour, yang bagus, benda-benda yang batin, yang orang cenderung suka dan rasa itu dah jadi kebiasaan, tak salah dah. Nampak dah tukar jadi benda yang dosa kepada tak terus dan biasa. Sebab apa? Sebab itulah dihiaskan, ditukar. Yang ni yang kita kena hadapi betul. Sebab tu yang nak ukur ni, yang tu yang dikatakan bahawa ilmu ini nur cahaya. Cahaya ni kenapa? Sebab kita ni gelap. Mana satu ni tak tahu betul salah. Nur cahaya, oh dapat jelas jadi selamat, jadi tak selamat. Cahaya ni ilmu tu cahaya. Satu lagi Al-Quran dikatakan Al-Furqan, iaitu membedakan dengan hak yang batil. Tak tahu yang mana satu ni. Tujuh Al-Quran, Al-Quran beritahu yang ni hak, yang ni batil. Nah, tapi kita tak kembali kepada Al-Quran, tak kembali kepada ilmu. Akhirnya kita kadang-kadang rasa buat macam okey dah, tapi hukumnya tak okey. Ini kena hati-hati. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama. Itu hebat. Jangan ingat kita ni ilmu tinggi, syaitan ilmu tinggi daripada kita lagi. Kalau kita ada PhD doktor, dia lebih daripada itu pun. Bahkan dia punya kelebihan daripada kita. Dia tahu macam mana nak lindung diri daripada syaitan. Dia tahulah daripada syaitan. Dan dia pernah ajar pula kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan. Ketika mana peristiwa itu diceritakan dalam hadis, Abu Hurairah diamanahkan untuk jaga satu gudang yang menjaga Baitul Mal, harta untuk diberikan kepada orang ramai. Masuk seorang tua curi, dia tangkap. Dia kata, curi, aku bawa kepada Rasulullah, tolong jangan bawa, aku ni susah, lapar, tak ada makanan. Dia siap lepaskan. Besok Nabi dah kata, aku berlaku semalam Abu Hurairah. Rasulullah tahu, semalam ada orang masuk, kemudian aku tangkap, aku kata Melayu. Okey, malam ni dia datang lagi. Datang lagi ke? Hari dia mengaku, datang lagi. Dia tangkap. Kali ni aku tak lepaskan. Tolonglah rayu, Masya Allah, rayuannya. Kesian, dapat lagi. Besok Rasulullah tanya lagi apa? Kata aku kesian Rasulullah lepaskan. Malam ni dia datang lagi. Betul datang lagi, ditangkap. Akhirnya dah aku tak akan dengar lagi, aku tak nak lagi, memang aku bawa. Akhirnya kata, macam mana kalau aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang kalau kamu amalkan, kamu akan dilindungi daripada syaitan. Kalau kamu baca pagi sampai petang, tak ada diganggu oleh syaitan. Kalau sekiranya jin, kalau sekiranya pagi malam sampai pagi tak diganggu syaitan dan jin. Apa dia? Baca ayat Kursi.
Oh ya, lepaskan. Siap. Dapat ilmu, lepaskan. Harga. Besok jumpa Nabi, macam mana? Aku lepaskan sebab dia ajar. Apa dia ajarkan? Disuruh baca surat ayat kursi. Akan lindungkan dari syaitan dan jin daripada pagi sampai petang, petang sampai pagi. Dan Nabi SAW, sesungguhnya apa yang dia katakan itu benar, tetapi dia adalah pendusta yang paling besar. Tahu tak kamu siapa itu Abu Hurairah? Siapa? Itu adalah syaitan. Syaitan, dia tahu macam mana lah orang nak lindungkan. Dia lebih hebat daripada kita lagi. Dia tahu tentang ilmu, dia tahu tentang ciri ulama, dia boleh. Dia akan cerita tentang kelebihan ilmu. Dia boleh cerita tentang darjat para ulama, dia boleh cerita. Dia bisik daripada kita, ilmu dia hebat, kamu ilmu hebat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana di hujung umurnya, di dalam keadaan sakit, anak murid dia rasa dia dah nazak dah, baca la ilaha illallah, dia sebut la, tidak. Terkejut anak murid dia, ya Allah, akan imam yang besar, ahli hadis, orang yang terkenal dengan keilmuan dan warak, tak nak baca, tak sebut la ilaha illallah, cakap tidak pula tu ketika dia talqin dan dia ajarkan. Tapi lepas tu dia sihat. Kemudian anak murid dia tanya, dulu masa ketika kau sakit, kami sangka kamu akan menghembuskan nafas terakhir, kami talqin, baca la ilaha illallah. Tapi ketika itu kamu cakap tidak. Kenapa? Dia kata, aku tak cakap kepada kamu tidak, aku cakap kepada iblis, syaitan yang datang kepada aku ketika. Sebab apa? Sebab dia kata kepada aku, wahai imam, kamu itu pasti tak mau ikut kepada aku. Tapi aku yakin dan percaya kau kena merasa hebat kerana ilmu telah menyelamatkan kau daripada gangguan. Dia kata tidak. Nampak? Gunakan teknik halus supaya merasakan ilmu dia hebat sehingga boleh untuk nak melawan. Tidak. Dia kata semua itu adalah daripada Allah, bukan daripada ilmu, bukan daripada aku, bukan daripada usaha. Tak, semua daripada Allah. Nampak dia halusnya. Kalau kita betul lah juga kan, ilmu lah selamatkan. Sampai ke tahap itu, iblis akan cuba di saat terakhir anak Adam itu, yang kita bimbang. Sebab itu mudah-mudahan dengan kita amalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi terakhir, Dajjal itu tak bermakna kita mesti ada di zaman Dajjal. Dajjal juga akan disebutkan maksudnya iblis yang terakhir yang akan menghasut kita di waktu kita sakarat. Mudah-mudahan kalau kita amalkan, kita selamat dari itu. Sebab ini kritikal. Masalah di akhir sakarat ini, Allah SWT, tak ada yang paling dahsyat di dalam apa yang pernah dialami oleh seseorang itu kecuali sakarat yang dijanjikan. Dan setiap orang ada sakaratnya masing-masing. Macam mana pun dia mati. Minta maaf kalau yang MH17 tu, memanglah dari gambaran lahir kita melihat mereka parah, teruk, terhempas, hancur. Tapi sebenarnya ketika mana mereka nak menghadapinya, mereka ada alam sakarat mereka masing-masing. Dan kita akan menghadapi sama. Walaupun fizikal mereka itu ada yang hancur dan sebagainya, tetapi sama keadaan sakit, kesakitan sakarat yang dihadapi itu. Tak kira lah hatta orang yang mati di atas katil pun sama darjat dia dengan orang yang mati hancur dan sebagainya. Sama alam sakarat. Cuma nampak kesudahan dia dengan pandangan mata saja. Oleh kerana itu jangan kita merasa selesa. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi sakarat, iaitu ianya adalah merupakan penentu kepada kita wa imma husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sama ada kita kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang buruk. Dan itulah penentu seluruh kehidupan kita. Jangan ingat apa. Kita buatlah baik macam mana pun, tapi su'ul khatimah habis kita punya yang awal-awal. Tapi kalau kita buat dapat husnul khatimah, selamat walaupun ada di sana yang tak berapa nak elok, tapi husnul khatimah. Itu yang kita kena minta. Ya Allah, berikan kepada aku husnul khatimah. Hingga dikatakan barang siapa yang minta husnul khatimah, syaitan kata patahlah tulang belakang aku. Dia tak suka orang minta husnul khatimah doa. Sebab apa? Sebab dia dah usaha dah daripada awal umur orang tu untuk sesatkan, tiba-tiba dia minta husnul khatimah, Allah kabulkan, habis usaha dia. Syaitan pun tak suka kita minta husnul khatimah. Kita kena buat apa yang syaitan tak suka. Kita minta husnul khatimah.
Tapi janganlah minta husnul khatimah tapi tak buat apa-apa. Beramal pun tidak, jangan. Al-mar'u disebutkan seseorang itu lima khuliqalahu, dia akan berakhir umurnya dengan apa, ataupun kesudahannya itu mengikut kepada apa yang dia diciptakan dengannya. Maknanya kalau dia diciptakan untuk beramal banyak, insya-Allah ada kesudahannya begitu baik. Tapi kalau dia relax, buat tak tahu je, hati-hati. Dan seseorang itu akan berakhir umurnya dengan apa yang dia minat. Minta maaf, kalau minatnya drama-drama itulah dia akhir. Tapi kalau minatnya menuntut ilmu, insya-Allah dia menuntut ilmu itulah, insya-Allah. Atau dia minat solat, insya-Allah dalam solat dia meninggal. Ada orang yang betul-betul selalu sujud, tinggal sujud. Tapi kalau suka benda-benda yang lain itu bukan. Kalau kaki botol ketiga tunggang botol yang meninggal macam mana? Kalau yang judi tempat judi dia meninggal macam mana? Bayar bina orang yang bina ketiga bina dia meninggal macam mana? Kita nak sekarang ini, tugas kita nak cari tempat apa yang kita suka. Buat apa yang kita suka, benda-benda yang baik. Buat. Mudah-mudahan kita meninggal pun dalam keadaan berbuat perkara yang baik. Kita jaga. Saya lah sebenarnya juga dan tuan-tuan sama. Dan ia mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebut di dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Masya Allah, syaitan ini dia hafal hadis. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau dari seumpama sabdaan Rasulullah SAW yang berbunyi. Dia cerita, ilmu ni, oh hebat, dapat pahala begini. Dia cerita, ulama begini. Dia baca hadis, tapi dilupakan satu peringatan pula kepada orang untuk ilmu. Dia lupakan pula tanggungjawab ulama, dia tak baca hadis tu. Apa dia? Contohnya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah hidayah. Nampak? Ilmu ada, belajar dah, suruh buat macam ni, amal dia begini, ada ilmu dah tapi tak beramal pun, maka tak bertambah hidayahnya. Kalau dah ilmu itu tak menambahkan hidayah seseorang itu, maka yang taklah dia bertambah kecuali dia semakin jauh daripada Allah. Ilmu semakin bertambah tapi semakin jauh daripada Allah.